wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalam ala al mab'uth rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin al-amin, وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dimuliakan Kak Salwa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penuntut ilmu di Dewan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra di Masjid Al-Falah UJ 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam kuliah ilmu kita, kuliah duha kita. Mudah-mudahan temuan kita diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, diampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah SWT berikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita sebagaimana yang dimaklumkan, Ustaz selesai menjalani operation bariatric surgery dipanggil, untuk mengatasi masalah obesiti dan juga masalah-masalah lainlah, fatty liver dan sebagainya. 2 minggu genap hari ini, dan dalam tempoh 2 minggu genap 14 hari dah hari ini, Ustaz dibenarkan oleh doktor makan dah hari ini. Dia bagi dak makan telur separuh masak dengan bubur blend. Dengan buah temika dia bagi, dia suruh, dia tak pergi buat jus, dia suruh kita kunyah lama-lama. Pisang dia bagi kunyah, tapi tak boleh makan banyak. Pisang suku ya Ustaz makan tadi. Bukan sebab dia dah buang, perut kita yang besar tu dia buang 80%, so dia tinggal 20% saja. So 20% ni boleh isi dalam 200 ml saja. Dan alhamdulillah Ustaz dah melepasi tempoh kritikal dalam 2 minggu tu. Yang ni 2 minggu ni, iaitu yang mana kita hanya minum saja liquid dengan minum dengan susu. Selesai dah. Jadi pada minggu ni boleh dah makan bubur, dah lega lah. Tak teruk sangat, tapi sikit je lah. Jadi alhamdulillah, makna bukan dia mudah begitu saja dia turun lah, tapi kena juga tahan pantang juga, baru dia akan turun berat badan kita. Dia masuk tu makan tak boleh masuk ke, ataupun memang makan sikit tu dah cukup kenyang? Dah kenyang lah. Dia tak boleh, kalau masuk dia muntah. Dan dia lebih tak boleh, dia tak selesa, dia akan dia memang paksa kita untuk diet lah maksudnya. Kalau dia tak buang tu, sampai bila pun masuk lagi. Dia takkan kurus. Sebab tu dalam tempoh 2 minggu ni atau 14 hari ni dah susut 16 kilo. Tadi Ustaz timbang, dulu Ustaz 180, sekarang Ustaz 164 kilo. Maknanya tempoh tu 16 kilo turun. Lepas ni mudah-mudahan dia track ni diturun pi dari 2 minggu lagi 20 lagi. Jadi nampaklah baju kena pi. Kena buat betul lain, kena perkecikkan baju. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi terima kasih atas segala doa-doa baik yang puan-puan, tuan-tuan doakan untuk Ustaz. Berjaya alhamdulillah, operation dengan licin dan lancar, tanpa ada sebarang komplikasi dan sebagainya. Alhamdulillah.
dan operation pun berjalan dalam sejam setengah saja, dan selepas itu sekejap saja. Dan ustaz buat dalam pukul 12 kot, dalam pukul 3 dah masuk wad balik dah, 3 petang masuk wad balik, makna keluar daripada Dewan Bedah tu. Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi doakan lagi supaya ustaz dapat terus mengikuti program diet ini sampai berjaya mencapai berat yang ideal, insya-Allah. Doktor nak target sampai 70 pun. Banyak lagi tu. Banyak lagi tu, ya Allah. Berapa bulan tu nak boleh sampai? 9 bulan baru sampai. Tapi kena makan, kena jaga agak gula, dia tak pergi ambil langsung. Dia kalau nak minum pun dia kata teh O kosong saja atau kopi O kosong. Jangan ambil langsung sebab dia kata kita nak bagi dia turun betul-betul dalam tempoh ni. Makan pun dia suruh fokus kepada protein. Macam ustaz lah ni bolehlah makan apa tahu telur tu. Lepas tu jenis-jenis macam tu je yang dia boleh makan, lembut-lembut, soft. Bubuk pun dia suruh blend dulu. Baik. Kita insya-Allah pada pagi ini kita akan ambil satu hadis qudsi sebagai pengisian slot kita pada pagi ini, insya-Allah, iaitu berbaik sangka dengan Allah SWT. Yang sangat kita adab dengan Allah Ta'ala, kita kena berbaik sangka dengan Allah. Tak boleh kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena baik sangka dengan Allah. Daripada Wasilah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Itu hadis ya. Hadis daripada Rasulullah, Allah SWT berfirman, aku di atas sangkaan hambaku denganku, bersangkalah padaku apa yang diinginkan. Allah kata, persilakanlah kamu sangkalah apa yang kamu nak sangka kepadaku. Kalau kamu sangka baik, aku bagi kebaikan kepada kamu. Kalau kamu sangka buruk, aku akan bagi yang buruk itulah kepada kamu. Itu maknanya Allah persilakan. Ikut kamu nak sangka apa kat aku. Kalau kamu nak sangka baik kepada aku akan sangka bagi baik kepada kamu. Dia bagi terus ya. Sebab Allah pemilik. Kita sangka, Allah bagi. Kalau sangka tu sangka yang baik, Allah bagi baik. Kalau sangka tu sangka yang buruk, Allah boleh bagi keburukan yang kita sangka tu kepada kita lah. Sebab itu disuruh kita ni sentiasa bersangka baik dengan Allah. Wahata kalau diuji dengan musibah, diuji dengan sakit, diuji dengan apa pun, kita tetap disuruh mencari hikmah yang terbaik di sebalik apa yang diuji kepada kita itu. Di sebalik COVID, di sebalik wabak, di sebalik banjir, di sebalik apa yang berlaku, kita nampak di sana ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Mungkin dia nak bagi keampunan, mungkin dia nak bagi kepada kita naik darjat, dia nak bagi kita tambah pahala, dia nak dengar suara kita, doa kita, rintihan kita, dia nak dengar rintihan rayuan kita. Itu semua tu adalah merupakan tuan-tuan dan puan-puan, kena cari di sebalik sesuatu yang berlaku, baik daripada segi musibah, sesuatu yang tidak baik berlaku kat kita, kita kena tengok di sebaliknya, mungkin ada di sana ada yang dipanggil sebagai yang tersirat, yang tersurat, yang baik untuk kita, yang dalam ilmu dia. Sebab tu ulama tasawuf dia kata, apa yang aku minta aku dapat seronok sekali saja, apa yang aku minta tak dapat seronok 10 kali ganda. Sebab apa? Dia kata, apa yang aku minta aku dapat itu kehendak aku, apa yang aku minta tak dapat itu kehendak Allah. Sudah pasti aku kena seronok 10 kali ganda. Sebab itu kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara mereka bersangka baik. Kalau kita kan doa tak dapat, kita kata Allah tak dengarlah doa aku ni. Tak mau. Daripada para orang tasawuf, cuci hati mereka, mereka tak sangka buruk dengan Allah. Mereka kata
Ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Allah Ta'ala yang nak bagi. Jadi kena seronok. Sesuatu yang dipinta tak dapat tu, dia seronok 10 kali lipat, 10 kali ganda. Sesuatu yang minta dapat, dia seronok sekali ya. Pasal apa? Pasal itu adalah kehendak kita. Kita minta Allah bagi, itu kehendak kita. Nah. Baik, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, inna dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku di atas sangkaan hambaku denganku. Sekiranya dia menyangka yang baik, baginya kebaikan itu. Sekiranya dia sangka buruk, baginya keburukan itu. Nah, ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis yang kedua ni pun lebih kurang sama, cuma ditambah dalam hadis ni lebih tepat disebut sangka jahat, sangka buruk, baginya keburukan itu. Kalau dia sangka baik, baginya kebaikan itu. Lagi detail lah. Jadi hadis yang kedua ni mendetailkan, memperincikan hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama kita baca dia lebih bersifat umum, sebab Allah Ta'ala sebut falyadhunnu ma yasha ma syaa. Hendaklah kamu bersangkalah apa saja yang kamu suka. Dia umum. Mai hadis ni dia tekankan baik dan buruk. Siapa yang nak sangka baik, baginya kebaikan. Siapa yang sangka buruk kepada Allah, baginya keburukan yang dia sangkakan itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara perkara yang mesti ada dalam diri kita orang Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, ialah dua perasaan. Pertama, rasa harap. Yang kedua, rasa takut. Di bawah harap ni lah, di bawah sangkaan baik tu, kita menyangka baik itu adalah daripada dalam sifat harap kita, rasa dalam hati kita, harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, takut. Takut ni pun penting juga dalam hidup kita. Rasa takut kepada Allah, rasa gerun kepada Allah, itu yang menjadikan kita boleh buat ibadat, rajin sikit, tidak malas. Sebab ada takut tu, dia jadi rajin sikit. Sebab apa? Takut kerana azab Allah datang, takut nanti Allah Ta'ala murka, takut Allah Ta'ala marah. Yang tu pun baik untuk kita. Baik, itu pertama. Hidup kita mesti ada dua rasa. Sebab tu dua sayap untuk kita terbang ke syurga. Satu sayap takut, satu lagi sayap harap. Kalau takut saja tak ada harap pun tak boleh juga. Harap saja tak ada takut pun tak boleh juga. Dia kena dua-dua tu. Kena integrasikan dua-dua sifat itu. Harap bermakna kita berharap Allah Ta'ala ampunkan kita. Itu sangka baik ya. Kita berharap Allah masukkan kita dalam syurga. Kita berharap Allah Ta'ala berikan kita umur yang panjang. Kita berharap Allah Ta'ala berikan kita kesihatan yang baik. Kita berharap, tu semua tu harapan kita. Bukan konform, hanya harap saja. Yang nak bagi tak bagi Allah Ta'ala. Sebab tu macam Ustaz buat operation ni pun termasuk dalam ikhtiar. Kemuncak kepada ikhtiar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di samping daripada kita bertawakal dan berdoa, berharap Allah bersama dengan ikhtiar kita. Kita minta ke Allah supaya dia sentiasa bersama dengan usaha kita. Sebab tu kita doa puan-puan sekalian, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Itu doa yang kita perlu baca sentiasa supaya usaha kita, ikhtiar kita sentiasa bersama dengan kehendak Allah, bersama sentiasa dengan keridaan Allah Ta'ala. Apa dia maksud dia? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha sedia, sediakanlah. Qayyum makna dia berdiri dengan sendirinya. Birahmatika nastaghis.
Dengan rahmatmu aku bermohon. Kami bermohonlah. Ustaz Buh nastaghis kan. Kalau astaghis, aku bermohon. Kalau nastaghis, kami bermohon. Kami berminta. Apa dia yang kita minta? Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki keadaan kami seluruhnya. Perbaiki keadaan kami seluruhnya. Wala takilna, jangan kau tinggalkan kami. Wala takilna ila anfusina, tinggalkan kami di bawah jagaan diri kami sendiri. Walaupun satu kelip mata. Kita tak mau Allah Ta'ala tinggal kita walau sekelip mata. Kita nak Allah sentiasa pantau kita, jaga kita, pelihara kita, lindung kita. Sekelip mata dia tak peduli kat kita, kita sudah boleh jadi mudarat, boleh jadi musibah, boleh jadi mati, boleh jadi tak hidup lah. Sebab dia tak peduli kat kita satu kelip mata saja. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Dalam surat Imam Hasan Al-Banna dia tambah lagi, wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Jangan ataupun lebih kurang daripada sekelip mata. Jangan tinggal kami sekelip mata ataupun kurang daripada sekelip mata. Masya Allah. Kepada kurang daripada sekelip mata tak tahu lah, ada detik ke saat ke tak tahu. Yang tu pun dia kata jangan tinggal kami. Yang tu lah Ustaz kata sebagai kebersamaan Allah dalam tingkah laku kita, gerak kerja kita, ikhtiar kita, usaha kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan berjaya. Tu minta perbaiki keadaan kita seluruhnya. Minta ke Allah. Aslih makna perbaiki. Aslih makna islah. Islah makna reform, perbaiki, memperbaiki diri. Minta Allah Ta'ala baiki diri kita dari tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Kemudian mengharap kepada Allah bermaksud, macam mana kita kata harap tu apa dia? Hati meyakini tentang keluasan rahmat Allah terhadap hambanya, dan dengan sifat pemurahnya, besarnya kasih sayangnya dan kebaikannya, serta janjinya yang amat baik terhadap hamba-hambanya yang mengerjakan amal ketaatan. Perasaan mengharap ini akan membuahkan rasa cinta dan kasih kepada ketaatan, serta berlomba-lomba dan bersegera untuk melaksanakannya. Ini kerana ketaatanlah satu-satunya cara atau amalan yang akan membawa kepada keredaan Allah dan balasan syurga daripadanya kelak. Itu harap. Harap ni hati kita yakin dengan sifat pemurahnya Allah, dengan sifat kasih sayangnya Allah, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat Wadud, sifat Jawad, pemurah, sifat apa lagi, dengan kekayaannya Ghani, dengan sifatnya lagi, semua tu kita yakin. Dengan sifat-sifat pemurahnya, penyayangnya, pengasihnya, semua ni, maka kita pun menggantung harap di situ. Kita kata bila kita buat, insya-Allah dapat. Bila kita buat taat, kita jaga diri, perbaiki diri, berubah daripada dulu. Sebab itulah ayat-ayat Quran ini disebutkan dalam surah Yasin. Ustaz dah bagi tahu ceramah itu. Dia kata dalam surah Yasin, kalau kita baca tadabbur ayat, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Apa maksudnya? Kami tidak mengajarkan Muhammad akan syair. Kan daripada kata Nabi Muhammad baca Quran tu syair, sajak. Daripada ingat Quran itu adalah merupakan pujangga ataupun kata-kata yang dipanggil sastra. Allah kata la yanbaghilah, tidak layak untuk Rasul duk belajar syair saja. Duk belajar ilmu bahasa saja, bukan tugas Rasul. Itu tidak layak baginya. La yanbaghi lah.
wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Yang barilah tu maknanya tidak sesuai, tidak layak untuk dia. Kalau setakat syair, kalau setakat sajak, kalau setakat poem, tak layak. Pasal dia lebih besar daripada tu. Dia bukan sastrawan negara. Nabi bukan sastrawan negara. Nabi dan Rasul, dia usul rahmatan lil alamin. Maka apa yang diajar oleh Allah kepada Nabi? In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Yang diajarkan kepada Nabi ialah zikrun, peringatan, wa Qur'anun Quran mubin, yang nyata. Bukannya suatu yang benda yang diajar Nabi itu benda yang ringan, tapi Quran yang jelas, yang nyata. Untuk siapa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ni. Yang ni kita nak ambil ni untuk beri peringatan kepada orang yang hidup hatinya, dan juga mengesahkan orang-orang kafir akan azabnya. Quran ni yang Nabi dapat daripada Allah ni nak bagi kita yang hidup hati, yang ada rasa harap, yang ada rasa takut dalam hati kita ni. Apa dia perempuan? Nak bagi kita berubah bila dengar Quran, membuat pembaikan, membuat pembetulan, baiki diri kita dari semasa ke semasa. Dulu kita tak bagus dah, kita makin dah jadi bagus. Makin, bukan kita bajet tak, tapi kita berusaha. Bukan bajet bagus, bukan bajet baik tak. Kita berusaha membaiki diri. Itulah tujuan Quran turun. Untuk memperbaiki diri, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, supaya dengan ambil peringatan itu mereka membuat proses 3, Ustaz kata. Yang pertama, berubah. Yang kedua, memperbaiki. Yang mana tak elok, diperbaiki jadi elok, perbaik dipanggil. Itu proses yang dipanggil sebagai perubahan, perbaikan diri, pemulihan. Pulih yang mana yang tak betul, kita betulkan. Yang mana salah, kita buat correction, pembetulan, pembaikan, pengubahan. Berubah. Bila dah buat pembaikan, bila dah buat pembetulan, berlakulah perubahan. Daripada kafir menjadi beriman, daripada beriman menjadi bertakwa, daripada bertakwa menjadi muhsinin, orang yang melakukan kebaikan, yang masuk dalam maqam ihsan. Baik. Itu dipanggil yang Ustaz kata liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan yang kedua, untuk mengendoskan, mengesahkan orang-orang yang kafir akan kena azab. Quran ni mai mengesahkan orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang tak ingat, tak dengar cakap Allah, bantah, sombong, tak mau tunduk pada ayat-ayat Allah. Mereka ini akan dikenakan azab. Yahiqqal qawlu. Qawlu makna janji-janji buruk Allah Ta'ala dibenarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dikesahkan dengan rasmi melalui lidah rasmi Al-Quran. Siapa yang kafir, siapa yang kafir akan kena azab. Manakala orang yang hidup hatinya tak mau kena azab lah, dia berubah. Dia tak mau kepada api neraka, dia takut, dia berubah. Dia tak mau kepada siksaan, dia berubah. Berubah, perbaiki diri, perbetulkan diri. Dulu tak takut lagi, berani. Alah ni takut dah, maka berubah. Tuhan terima insya-Allah. Kita yakin dengan sifat tawab. Allah Maha menerima taubat. Ghaffar, Maha pengampun. Ghaffar, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Tu semua tu makna Maha penerima ampun, Maha pengampun, Maha pemaaf pada.
Allahumma innaka afuun. Afuun tu pemaaf. Dia Maha Pemaaf. Dengan sifat-sifat inilah kita berani buat perubahan, kita berani buat pembetulan. Sebab apa? Yang lama tu, the past is past, Allah akan ampun. Dan bila aku tahu, aku kena perbetulkan diri, aku kena buat pembaikan diri. Dulu aku tak tahu lagi, tak apalah, afallahu amma salaf, Allah ampun apa-apa yang kita tak tahu dulu. Yang kita dah tahu, kita kena minta ampun dan kita berubahlah, tinggal. Jangan buat lagi benda yang kita tak boleh tu, yang haram tu. Dulu tak tahu, lah tahu dah. Dulu kan tuan-tuan perempuan sekalian, awal dulu kan dia tahu sangat. Anak tok guru ustazah pun karan rambut. Zaman dulu lah kita bagus lah, tak ada lah. Dulu ustazah mengajak sekolah Arab, sekolah agama, Maktab Mahmud, semua karan rambut. Ustazah balik Mesir pun macam tu. Pasal apa dia tu tak tahu. Dia bukan dia tak mengaji, dia pergi Mesir, dia tahu tutup Arab apa semua. Tapi tak ada masa tu dakwah kot, dia tak ada. Lepas tu dia kuih mai pakai mini telkom, pakai tudung semua. Tu dia panggil gerak mula berubah. Dulu selendang ya buh atas kepala orang tua tu kan. Dia sikat rambut dia buh tak. Tu begitu dulu. Sekarang dia nak mai tu budaya islamisasi, pembudayaan, penerapan nilai-nilai Islam tu. Sampailah kita hari ni, alhamdulillah, syukur. Tu kita perubahan. Bahkan yang mai buat macam-macam jenis tudung fashion dan sebagainya, itu sebagai satu daripada fashion yang dibenarkan. Sebagaimana dia tutup aurat secara sempurna. Ni turban dia panggil apa? Serban punya tudung tak boleh. Nampak telinga, nampak tengkok, tak tutup dada. Hak tu tak boleh. Jangan dia pakai tudung serban tu. Tu orang lelaki tak apalah, serban dia buat macam tudung serban. Yang tu diteguraklah oleh para asatizah kita, janganlah yang tu tak menepati syarak, tidak syariah compliant, tidak patuh syariah. Maka Ustaz kata, itulah dia harapan kita berubah, kita yakin, jangan takut, jangan duk rasa Allah tak terima tak taubat aku ni. Coba yang tu yang kata buruk sangka tu. Bila kita sangka buruk, bila kita dah ambil keputusan, kata kita nak bertaubat, nak berubah, yakin Allah terima taubat kita, yakin Allah Ta'ala bersama dengan tingkah kita, perubahan kita tu, dengan apa yang kita menuju ke arah kebaikan. Lepas tu kita doa juga, dengan kebaikan kau dekatkanlah kami, dengan kejahatan kau jauhkanlah kami. Minta ke Allah juga supaya dia bagi kita hidayah, dorong kita kepada kebaikan. Jangan bagi kita buat benda-benda yang jahat, jauh benda-benda yang dosa, kita tak ada selera, kita tak teringin. Benda-benda yang baik, yang berpahala, kita teringin. Itu puan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, yang kedua, perasaan takut pula. Bermaksud keyakinan hati tentang kebesaran Allah. Dia mampu mengalahkan sesiapa sahaja, serta dia tidak berharap dan tidak perlukan kepada sesiapa pun. Seterusnya, Allah juga telah berjanji untuk mengenakan siksaan yang teramat pedih dan dahsyat terhadap sesiapa saja yang melakukan maksiat. Hasilnya akan melahirkan rasa takut serta gerun kepadanya. Tu, yakni kita kena yakin kebesaran Allah. Allah tak dapat dikalahkan. Allah yang boleh mengalahkan. Dia tidak terkalah. Tak usah duk rasa kita hebat, dia lagi hebat. Maka kita dengan rasa-rasa demikian, maka kita rasa takut, tak berani nak lawan dia. Kita fully respect kepada Allah, salute, tunduk, patuh. Sebab apa? Sebab dia tidak terkalah. Sebab apa? Sebab dia janji nak seksa orang yang buat jahat, yang buat kejahatan, yang mengingkari, yang buat maksiat. Dengan demikian, seseorang insan itu segera meninggalkan maksiat. Sebab tu tuan-tuan, nak tinggal maksiat dengan nak buat taat ni kadang payah nak tinggal maksiat lagi. Sebab maksiat ni dia ketagih. Sebab tu di antara amar makruf dengan nahi mungkar, yang lebih mencabar nahi mungkar. Amar makruf senang.
Nak nahi mungkar dia kena, susah, dia kena ada power, ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, kita pergi duk cegah orang, dia boleh dakwa kita balik. Sebab itu yang kata nak meninggalkan maksiat ini jauh lebih mencabar daripada melakukan ketaatan. Sebab tu kita tengok zaman Rasulullah pun nak membasmi arak dalam ketagihan arak di kalangan orang Arab. Arak ni tuan-tuan, mereka dua tu, arak dengan perempuan dengan minyak wangi, 3 tu kesukaan mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati perempuan sekalian, Nabi 3 kali ayat barulah secara rasmi haramkan. Bertadarruj dipanggil, diharamkan secara berperingkat-peringkat. Mula-mula jangan dekati solat ketika kamu mabuk. Maknanya kalau nak solat tak boleh minum lah. Macam dengan solat jauh sikit tu boleh minum lah. Dia ambil kesempatan lepas Isya, kan nak jumpa subuh lambat lepas Isya dia balun minum. Minum sampai dekat subuh, okey, dia clear balik dah, tak mabuk dah. Semayang subuh. Ada orang yang pergi minum sampai mabuk. Dia pergi minum awal maghrib, dia minum mayang Isya. Maghrib dia minum, lepas maghrib, lepas tu Isya. Tu yang kata la taqrabus salata wa antum sukara. Turun ayat, dibaca kuliah silap, pulas pusing. Sebab dia mabuk, dia pusing ayat tu. Kan kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Dia pergi tukar, kami sembah apa yang kamu sembah pula. Jadi teruk dah tu. Pasal mabuk ni pasal tukar. La a'budu ma ta'budun. Ayat dia yang betul. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Dia pergi sebut kami sembah apa yang kamu sembah pula. Maka dengan itu Allah larang solat. Jangan solat ketika kamu dalam keadaan la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian last sekali Allah haramkan secara pasti, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka yang tu haram teruslah. Tapi yang sahabat-sahabat Nabi ni, mereka taat. Mereka tak kira masalah lepas pada tu nak jadi apa, tak usah kira. Dah Nabi dah ayat turun kata tak boleh, walau ketagih pun tak usah duk kira. Ambil buat keluar semua yang ada, stok-stok yang ada dalam rumah, mereka pecahkan terus bila mereka dengar ayat Quran. Inilah uniknya sahabat-sahabat Nabi. Mereka tak ada kepentingan diri, mereka kira nak patuh ke arahan Allah dan Rasul. Kalau arahan itu sangkut dengan mereka sudah lama mendarah daging dah pun mereka sanggup. Ketagih tuan-tuan, ketagih macam orang ketagih rokok, bukan dia boleh berhenti. Arak lebih lagi pada rokok, tagih. Tapi tak fikirlah masalah ketagih ke esok macam mana, dia tak fikir. Dia terus kata Allah dah haramkan, aku tak mau dah. Tu sifat tu yang hebat tu. Sifat meletakkan Allah lebih besar daripada ketagih. Allah lebih besar daripada diri kita. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang diri kita lebih besar daripada Allah tu yang kita duk buat lambat, duk bagi alasan, bagi excuse dan sebagainya. Pasal apa? Kerana duk nampak diri kita lebih besar pada Allah. Sahabat, mereka nampak Allah besar pada diri mereka. Walau dia kaya, Abu Talhah, kisah Anas bin Malik cerita, dia Abu Talhah orang kaya Madinah. Abu Talha kan telaga Bayruha dipanggil tu kawasan apa nama yang elok di Masjid Nabawi tu. Dia punya lah tu, yang dia wakafkan. Sebab dia semayang, dia lupa rakaat. Dia duduk dalam tanah tu dengan telaga yang ada tu, dia lupa rakaat. 4 ke 3 ke 4. Dia kata tak boleh jadi ni. Tanah ni telah menyebabkan aku lalai daripada Allah Ta'ala. Maka dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak wakaf tanah, ambil untuk Islam, untuk umat Islam. Maka dia wakafkan tanah tersebut. Itu yang sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Kamu tak akan capai darjat bir selagi kau tak bagi apa yang kau cinta. Abu Talha tunjuk dia bagi apa yang dia paling cinta. Apa dia? Dia bagi tuan-tuan puan-puan sekalian, tanah dia, kebun dia dengan siap dengan telaga untuk Nabi, untuk Islam, untuk umat. Dia wakaf. Tu cerita anak abang kata dia jugalah yang apabila Allah kata fajtanibu, jauhkan arak, dia ajak Anas bin Malik bawa tuntun arak dia pecah di depan rumah. Tak mau dah. Dia tak fikir masalah esok aku nak penin, esok aku aku mai teringin macam mana. Tak fikir lah. Lalu Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Allah Ta'ala pun hilangkan rasa ketagih. Itulah tuan-tuan dan puan. Bila kita buat kerana Allah, Allah akan tolong kita. Allah bersama kita. Inna Allaha ma'ana. Sentiasa bersama dengan kita. No? Jadi tuan-tuan, gitulah kita berharap kepada Allah Ta'ala. Baik. Bila takut ni lah, seseorang itu dia tinggal maksiat. Dia berani, demi aku sanggup untuk tinggalkan arak di dunia demi nak dapatkan arak yang lebih lazat di dalam syurga. Sanggup meninggalkan segala maksiat yang sementara demi untuk dapat nikmat yang kekal abadi. Kita sanggup tuan-tuan jaga diri kita tak berterlibat dengan jenayah, maksiat dan sebagainya, durhaka, sebab kerana kita duk harap nanti sana senang. Kalau kita ikut nafsu di sini, takut di sana susah. Tak selamat. Diancam dengan azab. Bahkan dunia pun boleh kena azab. Takut. Ini kerana maksiat merupakan perkara yang mengundang kemurkaan Allah dan balasan neraka yang telah dijanjikannya. Mana mungkin seorang yang takut pada satu hukuman melakukan perkara yang mengundang kepada hukuman itu. Nampak? Kalau kita takut dengan hukuman, janganlah buat benda yang mengundang hukuman. Takut kena penjara, jangan buat benda-benda yang boleh bawa kita ke penjara. Takut kena saman, jangan buat benda-benda yang kita membawa kita kepada kena saman. Umpamanya naik kereta, pakai tali kereta cepat-cepat. Pasal apa? Takut kena saman. Kalau tidak, sekali kena saman. Jadi itulah maknanya bila kita takut kepada maksiat, takut kepada neraka, jangan buat maksiat. Sebab maksiat itu mengundang kepada neraka Allah. Begitu juga mana mungkin orang yang mengharapkan sesuatu perkara yang indah, yang baik, tetapi meninggalkan usaha dalam mencapainya. Tak boleh. Kita nak syurga. Mana boleh tinggal usaha-usaha yang boleh membawa kita ke syurga. Kalau kita nak syurga, kena buat kerja-kerja yang membawa kita ke syurga. Apa dia? Amal soleh. Sebab tu dikatakan amal soleh ni tiket. Tak ada tiket, tak boleh sampai syurga. Duduklah di stesen, di airport, tiket tak ada. Nak naik kapal terbang, tak boleh sampai destinasi. Dengannya memanglah kita kata amal soleh ni, dengannya kita tak akan selamat sebab rahmat kan. Tetapi tidak kita mesti ada dia. Mesti ada amal soleh. Yakinan kita bukan kepada amal soleh, kepada rahmat Allah. Pergantungan kita bukan kepada amal soleh kita. Tetapi kita nak bagi tahu, tak tanpa amal soleh tak sampai kita kepada destinasi yang kita nak tuju, iaitulah syurga dan redha Allah dan syurganya. Dah dia tentukan kita macam tu. Dia suruh kita bawa diri kita, korban diri kita, harta benda kita untuk agama dia. Bukannya semua, sikitnya. Dalam 24 jam ambil masa 10-20 minit baca Quran. Dalam tempoh 24 jam yang dia bagi kat kita, zikir sikit. Dalam 2-3 ribu dia bagi kita infak sikit sebulan, bagi 20, 30, 100, 200. Bukan suruh bagi semua, hak tu gunalah hak lain tu. Tapi dia nak kita buat benda-benda yang boleh bawa dia ke syurga.
yang boleh mendapatkan rahmat dia, yang boleh menjatuh pandangan dia kepada kita. Kita buatlah tuan-tuan. Ada orang wakaf Quran dan sebagainya. Ada lagi dia duk kira nak wakaf telaga. Duk tanya, Ustaz ada tak kawan-kawan yang buat wakaf telaga di Kamboja mana, atau dia wakaf telaga tiup untuk kegunaan orang Islam di sana. Yang betul-betul Ustaz, yang tak mau yang scammer ni, yang scam ni tak mau. Nanti kita Ustaz tengok ada yang Ustaz-Ustaz yang buat tu, kita cuba. Ada pakat buat. Pasal apa? Kerana nak tarik pandangan rahmat Allah. Lah ni sedekah kita pada masa-masa banjir, keutamaan kita. Pasal apa? Kerana mereka memerlukan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita doa daripada orang-orang Islam kita yang pergi umrah, yang Mekah apa semua, hujan alhamdulillah dia berhenti dan dia tak turun lebat. Kalau dia turun lebat 25 bulan naik ke atas tu, ni seriau jugalah. Takut dia mai ke kedua, kesian kat depa pasal duduk tengah cuci dia mai pula Allah. Tapi alhamdulillah kita doa, nampak Allah Ta'ala terima doa orang-orang yang berdoa, supaya tak ada lagi hujan yang lebat yang melebihi pada kapasiti yang patut diterima. Betul dah doa kita tuan-tuan, Nabi ajak Allahumma sayyiban nafi'ah. Sayyiban nafi'ah mana hujan yang memberi manfaat. Allahumma hawalaina la alaina. Turunlah hujan di sekeliling kami, bukan atas kami. Maknanya bagi kena hujan daripada yang patut-patut kena, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang sebagainya, tapi jangan atas kami. Hawalaina, keliling kami, jangan atas kami. Atas kami tu yang banjir apa semua tu. Tu doa-doa ketika hujan minta lindung. Sebab di antara doa mustajab ialah ketika hujan turun. Menurut para ulama, ketika sihat atau dalam keadaan biasa, kita hendaklah melebihkan pihak rasa takut. Rasa takut tu kena lebih bila kita duduk dalam keadaan biasa, dalam keadaan sihat walafiat ni, kena bagi rasa takut tu lebih. Pasal apa? Kerana lebihkan rasa takut. Pasal nak bagi diri kita tak terlajak sangat. Kalau kita waktu sihat, waktu biasa macam kita duduk sihat elok ni, kita pasang rasa harap, yang tu yang berani buat, tak apa, Allah Ta'ala pengampun. Kita sihat, kita duduk kuat macam orang muda. Orang tu baru tumbuh tanduk tu, dia kira nak sondoi saja, dia tak kira apa, dia kira nak buat ya. Maka waktu muda itulah dia kena rasa takut ke Allah lebih. Sebab bila dia rasa takut Allah lebih, itulah yang menyebabkan dia tak buat benda-benda yang dia mampu buat. Sebab muda ni dia mampu, dia kuat lagi. Jadi dengan rasa takut itulah yang dapat membendung diri daripada melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Kalau tak ada rasa takut, dia penguatkuasa yang paling baik, rasa takut. Sebab tu Imam Mutawalli Sya'rawi, tuan-tuan perempuan sekalian, dia menteri. Dia bisa jadi menteri zaman Sri Mubarak. Dia sebut, dia kata yang perlu kita takut ialah mati rasa takut. Dia kata tidak perlu takut mati, sebab semua orang akan mati. Yang perlu kita takut ialah matinya rasa takut. Nampak dia punya ayat dia tu. Tak perlu takut mati, yang perlu takut ialah matinya rasa takut. Tu pula ayat dengan ayat power. Tak perlu takut mati, yang perlu kita takut ialah matinya rasa takut. Dia kalih tu. Takut mati tak payah. Matinya rasa takut tu yang kita perlu bimbang. Yang perlu kita risau, yang perlu kita bimbang, matinya rasa takut dalam diri kita ni. Kalau dah matinya rasa takut dalam diri kita, yang tu yang boleh buat macam-macam. Yang tu yang berani buat segala-galanya. Yang tu yang jadi liak. Jadi buas manusia jadi liak. Bunuh sanggup. Yang dia berani kadang solap sana solap sini. Kenapa? Matinya rasa takut. Kalau rasa takutnya tidak mati,
Dia tak berani buat. Ini bukan hak aku, ni bukan milik aku, ni bukannya hak orang ramai. Orang mana boleh ambil, aku nak minta maaf kat siapa nanti. Jadi sebab itu musibah yang berlaku pada kita hari ini, kedurjanaan, kezaliman, kebengisan, ketidakadilan, semua tu kerana matinya rasa takut. Sebab tu dia kata di peringkat kita waktu berkuasa, waktu duduk dalam keadaan biasa, waktu muda, waktu sihat, pakai rasa takut tu banyak sikit dalam hidup. Biar takut tu banyak dalam hidup kita, lebih selamat. Macam kita lepas-lepas operation ni lah, takut nak tu, takut ni pasal apa? Bagus yang tu yang cepat sembuh. Kalau berani sangat lagi masuk buat pula Ada doktor cerita kat Ustaz, dia doktor suruh bantang 2 minggu, dia diskaun seminggu, dia makan laksa. Dia makan laksa masuk ICU. Tu doktor kata, buat Ustaz, Ustaz berani bukan. Kita pun takut. Dia kata jangan. Ada satu kes, dia makan laksa, masuk ICU balik, buka balik, operate, pasang stand pula. Stand dalam perut tu. Pasal kerana langak pantang, tak ada, dia berani. Dia berasa sihat, rasa kuat, dia makan. Doktor kata jangan makan lagi. Benda-benda tu tak boleh lagi lepas 6 minggu. Lah baru 2 minggu tu. Makan bubuk-bubuk hancur tu. Blend tu, bukan boleh makan tu. Bubuk tu kena blend. Kena takut. Itulah yang akan selamat. Tak tengok berani tadi Ustaz kata, mati rasa takut, dia berani. Akhiratnya apa dah? Tak boleh duduk berjalan elok-elok masuk buat. Lepas teruk pula nak kena buat. Jadi dia kata jaga waktu tempoh ni, jaga. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Artinya bila kita ada rasa takut, itulah penguatkuasa yang terbaik. Tak ada rasa takut ni hang jenuh lah SPRM ke BPR. Dulu BPR lah, SPRM kes duk banyak situ. Tak habis-habis masalah rasuah, masalah salah guna kuasa, masalah penyelewengan duit awam, dana awam. Tak selesai. Pasal apa? Matinya rasa takut. Baik. Seterusnya, bila kita rasa takut, dia bersemangat untuk nak buat baik. Dia lebih takut nak buat maksiat. Seterusnya, mencegah kita daripada kemaksiatan. Adapun ketika sakit atau hampir dengan kematian, kita mestilah melebihkan pihak mengharap. Dah duduk atas katil, orang kata apa, duduk tidur, tak boleh pergi mana dah. Janganlah duduk pasang takut lagi kat dia. Bacalah hadis-hadis. Dia baca hadis takut dah, kawan tak boleh lari dah. Baca hadis rahmat pula kat dia. Ni nak buat ni, pakcik duduk macam ni, Allah Ta'ala sayang ni, Allah Ta'ala nak ampunkan pakcik ni. Bagi tahu kata rahmat. Dia akan buat apa dah sakit apa semua dah. Bila nak orang kata apa dah pengikat, di ujung umur kita kena banyak pakai rasa harap pula. Tidak kita takut nak mati. Tak berasa bersedia nak bertemu Allah lah. Tapi kalau kita dah pasang rasa harap banyak, insya-Allah kita yakin kita akan dapat rahmat Allah. Kita mati Allah bagi rahmat kita. Tu disuruh kita pakai rasa harap ini banyak di waktu kita hujung usia. Hujung-hujung usia, warga-warga mas, banyak baca tentang rahmat Allah, baca tentang keluasan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan demikian kita bersedia, tak tension, relax, tenang saja menghadapi usia di hujung usia. Menghadapi hari-hari sebelum dia kata menunggu hari, menghitung hari menunggu mati. Menghitung hari menunggu mati. Menghitung hari menunggu mati. Lagu apa tak lupa dah. Baik. Semuanya bila dia duduk dalam keadaan dia berasa Allah rahmat, Allah ampun, sonok tenang jiwa, barulah mutmainnah. Itu yang ya ayatuhan nafsul
Mutmainah sebab dia dah kenal Tuhan. Tuhan ni penyayang, pengampun. Aku tak takut dah nak bertemu dengan dia. Dia lebih sayang daripada mak aku lagi. Sayang dia kepada aku lebih daripada mak aku sayang kepada aku. Kita mak paling sayang lah kita. Sebab tu kita 2 kali dulu operation mak Ustaz 2 hari. Operation satu tonsil, buang tonsil. Yang kedua Ustaz buang batu karang, buah pinggang. Lepas tu duk ada lagi mak. Buat kali ni teruk tak ada mak noh. Dia jadi takut. Dia jadi soyau. Tapi alhamdulillah berjaya juga. Nak lalui jenuh lah. Sak nak buat, sak tak buat, takut. Dulu ada mak bagi kekuatan doa dia apa semua, kita relax masuk dewan bedah. Ni mak tak ada pak pula duk suruh pak lah doa bagi selamat. Tu cerita dia nak kata orang yang kita perlu, yang kita amat rapat ialah mak. Kita kena ingat kalau mak sayang kat kita, Allah 10 kali ganda sayang kat kita. Tu yang dia orang yang hujung usia ni, depa boleh manage perasaan, boleh manage emosi, dan dengan demikian datanglah mutmainah. Apa dia? Jiwa yang tenang. Sebab tu dia suruh kita pakai rasa harap di penghujung usia. Baik. Apatah lagi jika dibandingkan sebagai nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Semuanya tidak ternilai dan tidak mungkin dibayar dengan ketaatan yang telah dikerjakan. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu minan nar wa la yudkhiluhul jannah illa birahmatin minallahi azza wa jal." Tiada seorang pun dari kalangan kamu yang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke syurga dengan amalannya, melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu orang tanya Nabi, "Wala anta ya Rasul, engkau pun sama tak masuk syurga dengan amalan?" "Ana," dia kata, "wala ana, dan aku pun tidak masuk syurga kerana amalanku, tapi aku diselimuti dengan rahmat Allah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih." Nabi kata, aku masuk syurga kerana aku diselubungi oleh rahmat Allah kepada diriku. Nabi sendiri pun dia kata dia boleh masuk syurga bukan amalan, tapi dia masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Dia nampak semua yang dia boleh buat amal tu rahmat Allah. Dia boleh solat, dia boleh semayang, dia boleh sabak, dia boleh hadapi tolak ansur, penyantun, pemurah. Nabi tu, semua tu dia kata Allah yang bagi, bukan aku. Sebab itulah bila kita nampak semua datang daripada Allah, maka diri kita ni tak ada apa, semua Allah yang bagi. Kita tak ada apa. Amalan kita boleh buat tu pun adalah Allah, rahmat dia. Kita boleh main mengaji ni pasal rahmat dia. Kita boleh main duduk dengar kuliah ustaz ni kerana rahmat dia. Kalau dia tak bagi rahmat, kita tak sampai sini, kita pergi tahun lain. Tak seluar kata menu nak berjalan tu, ni kira lah kan. Lepas ni tak ada, kita nak pergi berjalan pula, dia kata boleh jadi minggu lah pak, begini ujung-ujung cuti ni, tuan-tuan ni orang nak pergi tengok ziarah anak cucu. Berkata Imam Abdul Qadir Jailani, "Bikala nasil la budda minka." Amalan kita ni tidak akan sampai ke syurga, tetapi tak dapat tidak mesti dengannya. Dia nak habaq kat kita, jangan gantung kepada amalan, gantung kepada Allah. Amalan bukan tempat bergantung kita, tetapi Allah lah tempat bergantung kita. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan, tempat kita bergantung. Siapa bergantung kepada amal, dia rapuh. Amal ini tidak kekal. Yang kata Allah ni kekal, yang nak terima amalan kepada Allah. So kita bergantung rahmat Allah, bukan amalan kita. Amalan kena buat, tetapi jangan bergantung kepada amalan. Bergantunglah kepada rahmat Allah. Dari situ dapatlah disimpulkan bahawa kita mestilah bersangka baik dengan Allah Ta'ala, secara khususnya ketika diuji, ketika sakit, ketika dalam keadaan musibah. Ini kerana
Apabila kita diuji dengan kesakitan, dengan musibah dan sebagainya yang boleh membawa kepada kematian, dan kematian pula adalah jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu sangat-sangat dituntut kepada kita untuk berbaik sangka dengan Allah pada ketika itu. Tingkatkan keyakinan pada janji baik yang Allah Ta'ala janjikan kepada hambanya yang bertakwa, dan keampunan Allah yang maha luas. Allah mengampunkan dosa sesiapa saja yang dikehendaki, dan tiada sesiapa yang boleh menghalangnya. Amat-amat mengharap agar termasuk dalam golongan yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita masukkan diri kita dalam golongan, rasa diri kita ni masuk dalam golongan yang diampunkan oleh Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada siksaan neraka-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Serta limpahkanlah kami dengan keredaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Menurut tuan-tuan, ni penting lah. Dalam sangkaan baik ni ada 3 perkara. Kita nak buat baik, sangka baik dengan Allah ni 3 perkara. Yang pertama, dia kata ketika kita berdoa, bersangka baiklah doa kita dimakbulkan. Tu makna sangka baik dengan Allah tu. Kalau kita duduk tengah doa, yakin Allah Ta'ala terima. Yang kedua, ketika kita melakukan ibadat, yakin Allah terima ibadat kita. Jangan duk kata, tak tahu Tuhan terima ke tak. Tak tahulah Tuhan nak terima pun tak ke, tak tahulah lagi. Tak mahu lagu tu. Kena yakin bila kita dah solat, insya-Allah Allah terima. Semoga Allah terimalah amalan kita. Doa tak apa. Jangan duk buat tak tahulah dia nak terima ke tak. Doa-doa ni duk baca doa, tak tahulah Tuhan nak kabul ke tak tahu. Jangan duk buat gitu. Bila kita dah tadah tangan, jangan duk kata tak tahulah. InsyaAllah Tuhan terima doa ini. Gitu. Tu maksud yakin. Tu maksud sangka baik. Jangan duk kata tak tahulah doa ustaz Tuhan nak dengar ke tak doa makcik ni. Tak mau lah cik. Tak boleh lagu tu. Makcik dah doa kan? Dah doa yakin. Tak boleh dah duk kata tak tahu Tuhan nak terima ke tak. Jangan lah. Sekali kita duk kata lagu tu, dia kata tak apa, aku ikut sangkaan hang kata aku tak terima, aku tak terima. Lepas doa, yakin Tuhan terima doa. Lepas kita buat amal soleh, lepas solat, lepas kita baca Quran apa semua, yakin, jangan duk wah-wah lagi. Yakin, jangan duk wah-wah. Sangka Allah terima. Walau salah silap, ada kekurangan, tak khusyuk, tapi kita minta Allah terima. Taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah solat kami seluruhnya. Tu lepas buat ibadat yang kedua. Lepas apa-apa ibadat lah kita buat, kita minta Allah terima. Yang ketiga, sangka baik kita ialah ketika kita bertaubat, beristighfar, yakin Allah terima taubat kita, terima istighfar kita. Tu 3 itulah yang dipanggil sebagai sangka baik kita kepada Allah. Sangka Allah terima, sangka baik Allah terima ibadat kita, sangka baik Allah Ta'ala terima doa kita, sangka baik kita Allah Ta'ala terima istighfar dan taubat kita. Tu bila buat 3 tu kena yakin. Bila kita bertaubat, kita berdoa, bila kita beribadat, jangan duk wah-wah lagi. Jangan duk kata tak tahulah Tuhan terima ke tak amalan. Jangan. Yakin Tuhan terima segala yang kita buat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada satu kata-kata dari orang yang bijaksana, iaitu cendekiawan Islam, ulama. Dia kata ada 6 perkara, ada 6 pekerjaan, ada 6 perkara. Yang pertama, apabila ingat Allah, berasa bangga. Apabila ingat pada diri sendiri, berasa hina. Kita bila boleh ingat Allah, kita kena rasa bangga. Bukan bangga diri tu, bangga pasal kita boleh ingat Allah, tak ingat diri kita. Bila kita nak ingat diri kita, kita kena rasa hina. Janganlah duk buat benda ni hina, jangan duk sebut sangat diri kita, jangan duk puji diri kita sebagainya.
benda tu hina. Tapi bila kita sebut Allah, benda tu yang perlu kita banggakan. Yang ketiga, apabila melihat ayat Quran, mengambil pengajaran dan i'tibar. Tu orang bijaksana, dia tengok Quran, dia ambil pengajaran dan i'tibar. Yang keempat, apabila terlintas di hati hendak melakukan maksiat atau nafsu segera menahan dari melakukannya. Artinya orang yang bijak, terlintas hati nak buat maksiat, dia dapat terpadamkan lintasan tu. Dia dapat hilangkan lintasan hati, main niat tu, nawai tu dia tu nak buat maksiat tu, dapat hilang. Tu orang bijak, dia dapat padam. Yang kelima, apabila ingat ampunan Allah, rasa gembira. Seronoklah bila kita dengar ada apa cerita-cerita keluasan ampunan Allah, keluasan rahmat Allah, kita berasa gembira, seronok. Dan yang keenam, apabila ingat kepada dosanya, segera memohon keampunan. Tu orang yang bijak. Ingat dosa, terus minta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tuan-tuan istighfar pendek ni, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dua-dua ada, istighfar dan taubat. Astaghfirullah istighfar, wa atubu ilaih taubat. Sebab Nabi ada sebut hadis, aku istighfar dan aku bertaubat 70 kali. So kalau kita nak sebut dua-dua lah, istighfar dan taubat. Astaghfirullah tu istighfar, wa atubu ilaih tu taubat. Taubat mana aku kembali padamu, wa atubu ilaih aku balik padamu ya Allah. Astaghfirullah aku minta ampun padamu, wa atubu ilaih aku balik padamu. Kena mengaku tu. Pulang ke pangkal jalan ni pergi. Wa atubu ilaih aku pulang padamu ya Allah, aku balik padamu ya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, habislah kita dengan tajuk ini, insya-Allah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Cuma ada satu cerita di kalangan Bani Israel, dia buat ibadat 500 tahun. Lepas tu Allah Ta'ala kata, masuk syurga dengan ibadat ke dengan rahmat? Dia kata ibadat dia. Bila dia kata ibadat dia, Allah Ta'ala kata ambil biji mata dia, timbang. Dia tuan-tuan, ibadat 500 tahun dia tu hanya mampu bayar sebelah biji mata saja. Sebelah biji mata lagi tak ada amalan dah yang dia boleh bayar. Tu nak abang kata, ibadat kita nak bayar apa kita dapat hari ni tak terbayar kita tuan-tuan. Ni mata kita dua-dua nampak, nyawa kita elok, nafas naik turun, makan mi rasa mi, makan dia makan mi rasa nasi pun kacau juga. Jadi semua nasi kambing, nasi apa, semua tu kita tak terbayar tu. Tak terbayar. Nikmat makan, nikmat sedap Tuhan bagi lidah kita. Boleh rasa nasi biryani, nasi mandi, nasi madrut, kabsyah, makan lubah, semua Tuhan bagi. Hak tu nak bayar dengan apa tu? Baru sebelah biji mata 500 tahun. Sebelah biji mata lagi 1000 tahun lah. Hidung, telinga, nak ambil tak mana? Tu Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, kalau aku nak hitung kamu, pakai tak terbayar kamu. Sebab tu rahmat aku saja. Kalau nak beli syurga dengan amalan kamu, tak terbeli. Pasal apa? Hak kamu dapat di dunia ni pun tak terbayar dah, nak pergi duk cari syurga pula. Nikmat dunia yang kita dapat ni pun, yang sedang kita nikmati ni pun tak bayar lagi kita ni. Tak tahu nak nikmat di akhirat pula. Hak dunia dulu aku cah dulu pun hampa tak dapat bayar dah. Ibadat hampa sikit sangat, tapi aku bagi macam-macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, bukan nikmat akhirat ni, nikmat dunia yang kita dapat lala ni tak terhitung. Nikmat anggota kita sihat semua, tak gaduh duk pergi dialisis dan sebagainya. Alhamdulillah, nikmat semua tu. Nikmat mata, hidung, semua dapat berfungsi dengan baik. Anggota dalam kita, luar kita.
yang berfungsi dengan baik, itu semua nikmat. Yang tu saja pun nak bayar dengan apa? Ibadat pun tak terang mana. Kalau nak betul-betul kena bayar, bukan boleh buat kerja lain lah. Kena duduk tumpu semayang sujud, rokok sujud ya. Tak boleh buat benda lain lah. Tapi dia bagi kita pergi buat benda-benda lain. Seronok dia bagi. Nak pergi melancong dia bagi. Cuma lah ni Covid, orang tak apa nak pergi sangat. Tidak orang pakat pergi melancong ni, tak ada ni. Semua ni pakat pergi nak negeri belakang. Baik. Itulah nak kata nikmat. Baik. Jadi dia ni last sekali mengaku, bila Tuhan kata timbang tengok amalan dia dengan sebelah biji mata tu, habis, tak terbayar lagi. Amalan habis dah. Nikmat sebelah biji mata yang dia guna tu belum terbayar lagi. Last sekali dia pun mengaku, ya Allah, betul ya, aku masuk syurga kerana rahmat-Mu, wahai Allah. Itu kisah Nabi cerita di zaman Bani Israel. Baik. Riwayat ni ada yang kuat juga, banyak orang bawa dalam kitab tentang riwayat orang yang beribadat 500 tahun, dia kata dia masuk syurga kerana ibadat dia. Wallahu ta'ala a'lam.